Nabi demi Allah yang mutuskan aku dengan kebenaran, sebab dia dengarlah aku bercakap. Nabi membacakan hadis lagi, ma min muslim yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya fa yusallimu alaihi. Orang yang lalu tepi kubur sahabat yang dia kenali, lalu dia memberi salam kepada orang mati tadi, assalamu alayka ya ahlal diyar, kan? Waktu itu hatta yaruddu alaihi salam, maka Allah mengembalikan roh itu tadi untuk menjawab salam-salam orang hidup. Mana tuan-tuan orang mati tadi mendengar? Hadis kedua. Hadis yang ketiga, Nabi menyebut lagi bahawasanya orang mati itu mendengar kesan tapak kaki orang berjalan. Dalam arti katanya orang mati itu mendengar. Tuan-tuan boleh tak pergi dekat kubur cakap dengan orang mati, boleh tak? Pergi, assalamualaikum bang, ni nak raya, anak-anak tak balik raya ni, lomang go batang dia boleh. Sampret ada lah 3 ke bakat, kalau itik tak jumpa pula jual. Boleh tak cakap dengan orang mati, boleh tak? Boleh, sebab dia mendengar hadis tu. Saya cerita ni hadis, tuan. Nabi kata berpegang kepada sunnahku. Ada hadis. Tuan-tuan, inilah hujah yang digunakan pakai oleh Imam Ibnu Hajar dalam kelompok mazhab Imam Syafi'i dalam bab orang mati baca talqin. Banyak isunya si mati tadi mendengar. Hujah. Ada tak hadis yang mengatakan Nabi baca talqin orang mati? Saya tanya tuan, ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Jangan takut jawab tuan, tak ada penyingkiran malam ni. Ada tak? Ada. Siapa kata tak ada? Tapi hadis tu dhaif. Hadis dhaif ni perempuan, dia tidak menjadi hujah hukum. Dia tak boleh. Dia sebagai fadil amal saja. Dia tak jadi hujah. Dalam hadis Nabi, saya tak ingat mata ni banyak. Kita beli kitab Roh Ibnul Qayyim, dia membahaskan ketika itu Nabi berkata, mafhum je, Nabi berkata sekiranya kamu telah mengkebumikan sesuatu jenazah, kemudian setelah diratakan tanah, hendaklah salah seorang daripada kamu berdiri dan berkata kepada yang hadir, sesungguhnya mati itu benar, soal mungkar nangkir itu benar. Bila datang keduanya dengan takut dan gentar, dia dua makhluk Allah. Jawablah Allahu Rabbi ma Rabbuka. Jawablah Allahu Rabbi wa ma Nabiyuka. Jawablah dengan tenang dan tegas. Ada hadis itu juga. Tapi hadis itu martabat dia tak. Jadi tuan-tuan, tetapi sayang, kita punya pembaca talqin tak baca habis hadis tu. Hadis di bawah seperti dia apa? Apabila ditanya sedemikian lupa, maka malaikat mungkar nakir pun bertanya, berkata, wahai malaikat mungkar, jomlah kita balik. Sebab orang mati ni dah tahu jawapannya. Tapi tak ada tengok talqin itu, tak ada. Hadis tu tak apa. Jadi tuan-tuan, hadis tu dhaif. Bila dhaif, dia tak jadi hujah hukum. Tak boleh. Jadi hadis yang tadi, yang 5 tadi sebut, orang mati itu mendengar ucapan orang hidup. Mana orang mati itu mendengar. Bila dia mendengar, so hadis yang sahih tadi, dia menyokong hadis dhaif diangkat menjadi hujah. Itulah yang digunakan pakai oleh majoriti masyarakat Malaysia, baca talqin. Itu hujah tuan. Sebab itu baca talqin ni boleh, tak baca pun boleh. Sebab apa boleh? Sebab Nabi SAW kata kita dibenarkan berselisih dalam perkara furu'. Kita dibenarkan berpecah dalam perkara furu'. Perkara cabang kita boleh berselisih pendapat. Tuan-tuan boleh pegang Syafi'i, tuan-tuan boleh pegang Hambali, tuan-tuan boleh pegang Hanafi. Perkara furu', perkara cabang, kita dibenarkan berselisih pendapat. Tetapi kita dilarang berselisih dalam perkara usul. Perkara i'tiqad, akidah,
tidak ada perselisihan ulama. Tak kira dia Syafi'i ke, Maliki ke, Hambali ke, Wahabi ke, Syiah ke, dia tak boleh berselisih pendapat. Dia mesti satu, akidah Ahlussunnah wal. Sebab itu tuan-tuan, baca talqin pun betul, yang tak baca pun betul. Tak ada masalah, tuan-tuan. Boleh tak tuan-tuan orang mati kita baca talqin cakap bahasa Inggeris? Boleh tak? Boleh, tak masalah. So Allah belongs to the kingdom of the heaven and the earth. Boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan, saya pergi ceramah, saya pergi orang meninggal dunia tuan di Pendang, Kedah. Tuan-tuan, dia baca talqin, tuan-tuan, dia baca bahasa Arab. Saya kata, kenapa baca bahasa Arab? Sebab dia kata, Ustaz, jawab dalam kubur bahasa Arab. Dia jawab tu, apalah. Lepas talqin, dia 3 kali talqin. Talqin kedua dia terjemah pula bahasa Melayu. Saya kata pasal terjemah, takut dia tak faham, Ustaz. Saya pergi ceramah dekat Negeri Sembilan, tak nak sebut nama tempat tu. Masa saya kerja kat Air Force, tuan. Saya kerja kat TDMKL, saya guru agama. Masa tu kapal terbang saya jatuh. Jadi kerja saya dengan dia mati tu. Jadi bila ada orang meninggal dunia, tuan, sampai imam dia kata apa? Ustaz uruskan jenazah ni, mandi kapan semua Ustaz buat. Bab talqin saya nak baca. Dia kata sebab apa lah ayat talqin imam nak? Sebab keluar TV. Sebab bila jatuh kota-kota popular kan dia imam kan, keluar TV. Jadi tuan-tuan tak apalah. Dengar oleh imam tu baca talqin, cakap Negeri Sembilan. Apabila datang dua malaikat pada ekor takut dan gonta, kata dia. Jawablah dengan kon. Boleh tak tuan? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab benda tu benda kurang, benda tu benda cakap Kedah boleh tak? Hampa jangan takut, no? Dia malaikat juga, boleh tak? Mesti orang dah